warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma alhimna rushdana wa a'idna min syarri anfusina. Muslimin dan muslimat, para penonton semua yang diberkati, dirahmati, dikasihi, lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada pagi ini juga kita diperkukuhkan iman kita. Sambil kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, radina billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Kami redha Allah itu menjadi satu-satunya Tuhan kami. Dan Islam itu, agama kita Islam ini menjadi anutan kita, cara hidup kita dan mati kita. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi Rasulullah, utusan Allah yang kita ikuti, yang kita percaya, yang kita yakini benar ajaran yang dibawa. Baiklah muslimin dan muslimat. Seterusnya, pada pagi ini saya ingin membincangkan, mengajak berkongsi maklumat sedikit dengan para pendengar semua, para muslimin dan muslimat, berkaitan dengan tajuk yang besar, iaitulah bohong ataupun tipu. Kenapa saya sebut bohong dan tipu ini? Kerana kita tahu dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang benar, kemudian disokong oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang dinamakan As-Siddiq itu kerana sentiasa membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada golongan yang mengaku menjadi nabi, akhirnya digelar sebagai kadzab. Antaranya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah nama orang yang mengaku menjadi nabi tetapi digelar sebagai kadzab, seorang pembohong besar. Di sini ada berlaku dua sifat. Terdapat dua sifat, membenarkan ajaran Allah dan juga membohongi ajaran Allah. Dan saya nak khususkan kepada sifat ataupun perbuatan membohongi ataupun menipu ini. Sebenarnya dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebut alaikum bisidqi. Rasulullah menyebut fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa anna al-birra yahdi ila al-jannah. Wa ma zala ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa anna al-fujura yahdi ila an-nar. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara lain maksudnya, Rasulullah perintah, hendaklah kamu wahai orang-orang Islam, kamu hendaklah sentiasa bercakap benar. Alaikum bisidqi. Kerana apa? Kerana bercakap benar itu akan membawa kepada perbuatan yang baik, kepada kebajikan, kerja-kerja yang baik. Dan setiap perbuatan baik itu akan menunjuk jalan yang terang. Yahdi, perkataan hidayat, maknanya suatu jalan yang terang membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah menyatakan ada orang yang suka bercakap benar dan dia sentiasa berusaha untuk bercakap benar, sehingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang benar. Dan hendaklah kamu menjauhi perbuatan menipu. Kerana menipu ini akan membawa kamu kepada perbuatan yang jahat, fujur disebut. Dan perbuatan jahat ini akan membawa satu jalan yang terang kamu menuju ke api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapatnya orang yang mana menipu dan sentiasa cuba untuk menipu, sehingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang penipu. Baik. Muslimin dan muslimat, dikhususkan berkaitan dengan penipuan. Menipu ni banyak perkara. Bohong, kadang-kadang kita sebut sebagai kadzib. Dalam bahasa Arab pun, dalam bahasa Arab
disebut kadang-kadang kazib, kadang-kadang makrun, kadang-kadang ghadar, khidah dan pelbagai jenis, ghish dan sebagainya. Menipu bercakap, menipu sumpah, menipu ataupun dalam percakapan harian, menipu dalam jual beli, menipu perjanjian, semuanya menipu belaka. Sebenarnya apa jua bentuk penipuan ini? Penipuan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tipu yang paling besar ialah menipu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia menipu Allah? Yakni iaitulah seperti mana yang disebut oleh Allah, wa kadzdzabu bi ayatina kadzdzaba. Mereka membohongi ayat Allah dengan sebohong-bohongnya. Allah kata halal, dia kata haram. Allah tidak benarkan dia makan babi, makan khinzir. Dia kata kalau dalam keadaan dia ni misal kata teringin sangat dan dia rasa dia boleh jaga daripada penyakit-penyakit yang mana ada kajian menyatakan daging khinzir itu ada kuman-kuman ataupun bakteria-bakteria yang boleh membunuh. Kerana dia mungkin seorang doktor, dia kata dia mampu untuk jaga, maka dia boleh makan. Maka orang begini sebenarnya menipu dengan ayat Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebut hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Sehingga akhir ayat telah diharamkan kepada kamu memakan bangkai, memakan darah yang mengalir dan juga disebut sebagai daging khinzir. Tapi tiba-tiba ada kononnya golongan ini yang nyatakan, bukan saya nak kata pada doktor, tidak. Tapi jika ada, kerana dia rasa dia boleh jaga dirinya daripada bakteria tersebut, dia kata tak apa dia makan. Kerana sebab itu sudah ternafi. Sebab mudarat itu sudah ternafi. Tidak begitu. Kita kena ingat ini hukum Allah. Ini adalah dosa yang paling besar. Iaitulah menipu terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, menipu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang kita baca, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu tengok wahai Muhammad, ada golongan yang menipu terhadap agama Allah. Seterusnya ada lagi yang dikatakan penipuan tersebut. Kita berjumpa selepas ini insya-Allah. Inilah sebahagian sifat mahmudah yang patut ada pada diri kita, susah dimiliki, payah dijaga. Setiap kebaikan yang kita bagi itu akan dibalas dengan kebaikan, dan kita sebagai pasangan mesti membalas yang lebih baik daripada apa yang diberikan oleh pasangan kita kepada kita. Tak boleh pisah lah kata. Mesti nak ada selalu. Kalau dia pergi mana-mana 2-3 hari, saya macam nak gila. Romantis di Al-Hidayah. Dari Bola Asmara, Jumaat ini 1 petang di TV3. Alhamdulillah, bertemu sekali lagi. Dan kita nak sambung sedikit lagi perbincangan kita. Seterusnya, selepas menipu Allah, dikatakan pula menipu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini sebenarnya terlalu banyak berlaku dengan kemunculannya hadis-hadis yang dinamakan hadis maudhu', misal kata. Antara hadis tersebut, misal kata saya bagi contoh saja. Saya bukan nak memperkatakan tentang hadis maudhu' ini, tetapi penipuan terhadap Nabi. Hubbul watan minal iman. Cintakan negara ini merupakan sebahagian daripada iman. Sebahagian daripada iman, separuh daripada iman. Bukan tak boleh cinta, kita wajib cinta kepada negara kita. Mungkin orang ini yang mereka hadis ini, dia terlalu cinta kepada negara. Tidak ada jalan lain, cari hadis mungkin tak jumpa. Lalu diciptanya satu hadis, disandarkan kepada Nabi. Cinta kepada negara adalah suatu fitrah yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu kita berbangga dengan negara kita. Tetapi walaupun begitu, kita tidak boleh main-main dengan hukum hakam, dengan dalil ini. Kerana dalil itu adalah suatu yang telah diberikan oleh Allah ataupun disebut oleh Rasulullah SAW. Dan sesiapa yang membohongi Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja menipu ke atasku, maka sedialah tempat duduknya di dalam api neraka Allah. Maka ini adalah dalam bentuk yang kedua, menipu kepada Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang disebut sebagai menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri. Yang disebut antaranya Sa'id bin Jubair menyebut golongan yang menipu diri sendiri ini seumpama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur.
Jangan sekali-kali kamu terpedaya dengan keseronokan hidup atas dunia, dan jangan kamu tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai tipu daya yang dibawa oleh syaitan. Al-gharur ini iaitulah yang dibawa oleh syaitan. Contoh yang disebut oleh Sa'id bin Jubair ini, orang yang sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu salat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan. Teringatkan keampunan daripada Allah, bercita-cita nak dapatkan pengampunan. Dia kalau bercita-cita nak dapatkan pengampunan, kemudian dia meninggalkan maksiat, maka pada waktu itu alhamdulillah dia terus kembali kepada Allah, kepada ajaran yang benar. Tetapi yang menjadi masalah, orang yang tertipu dengan diri dia sendiri. Dia rasa umur dia panjang, lalu pada waktu itu dia tenggelam dalam maksiat, sambil dia menyatakan tak apalah, kita buat dulu maksiat, satu masa nanti kita akan bertaubat kepada Allah. Orang ini adalah golongan yang tertipu dengan diri sendiri. Kemudian ada juga golongan yang tipu orang lain. Ini menjadi masalah. Sama ada tipu manusia ataupun tipu yang lain daripada manusia, itu haiwan. Benda-benda yang jamadat ataupun benda yang keras, ini yang beku, ni memang tak boleh nak tipu lah. Tak boleh kita nak tipu dinding, hai dinding aku nak tipu kamu, tak boleh. Tetapi ayam kita boleh tipu. Seumpama kadang-kadang kita nak tangkap ayam, misal kata kita genggam tangan, ingatkan ayam datang tu, ingat ada makanan, rupa-rupanya kita nak tangkap dia. Itu juga dianggap seumpama penipuan. Kalau kita baca sejarah berkaitan dengan riwayat hadis, golongan-golongan yang meriwayatkan hadis pun mereka tidak membenarkan perawi-perawi hadis itu menipu. Bukan sekadar menipu sesama manusia, haiwan pun tidak boleh, kerana beratnya masalah berkaitan dengan penipuan ini. Apatah lagi jika menipu orang lain. Sebab itu, dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah ditanya, seorang mukmin itu ada kemungkinan berzina tak? Rasulullah kata, orang mukmin kemungkinan akan melakukan zina. Kebarangkalian melakukan zina itu ada. Ada orang mukmin itu boleh mencuri. Bukan dihalalkan mencuri. Boleh kebarangkalian berlaku tak orang mukmin itu mencuri, menjadi pencuri? Berlaku. Lalu ditanya Rasulullah SAW, hal yakzibul mu'minu? Adakah orang mukmin itu boleh menipu? Bohong. Rasulullah jawab, la yu'minu billah wala bil yaumil akhir man haddatha fakadzaba. Tidak boleh, orang mukmin tidak boleh menipu. Orang yang mana tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat, jika dia bercakap maka dia menipu. Orang ini disifatkan oleh Allah tidak beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, menipu. Maknanya menipu ini dia akan membawa kepada implikasi yang lebih besar daripada zina, daripada mencuri. Kenapa? Kerana menipu ini, seorang yang berzina, jika dia bertaubat, jika dia sedar, dia boleh bertaubat sebelum dia kena tangkap lah. Kalau kena tangkap, habislah. Dia kena laksanakan hukum Islam. Begitu juga mencuri. Sebelum ditangkap, dia boleh bertaubat dengan syarat-syarat yang sudah dibincangkan dalam hukum fiqh. Kita tidak mahu bincang. Tetapi ini saya sebut tadi, berzina dan mencuri, orang itu boleh bertaubat. Bila bertaubat ditinggalkan. Tapi menipu ini cukup susah. Kenapa? Menipu ini, bila seorang itu menipu, terutamanya bila dia menipu, dia berjaya, dia akan timbul keseronokan. Bila timbul keseronokan, maka perbuatan itu akan sebati dengan dirinya. Lalu pada waktu itu, dia akan susah untuk meninggalkan penipuan. Sebab itu Rasulullah SAW bila ditanya kemungkinan orang mukmin melakukan maksiat yang lain, Rasulullah menyatakan ada kemungkinan. Kerana peluang untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah itu insya-Allah jalannya cukup terbuka luas. Tetapi jika seseorang itu menipu, cuba bayangkanlah, hari ini dia menipu, dia dapat duit, besok dia menipu, dia dapat duit, sampai bila-bila dia akan merasa seronok dengan penipuan tersebut, kerana dia akan mendapat hasil. Kalaulah penipuan yang dia lakukan, sekali dia menipu terus dia gagal dalam penipuan, sudah tentu dia mungkin akan meninggalkan penipuan. Tapi ada orang walaupun gagal kali pertama, dia berusaha untuk menipu kali kedua. Inilah sebenarnya bahaya penipuan. Kerana penipuan ini bila sudah menjadi sebati dalam diri, maka akan timbul keseronokan. Walau gagal sekalipun, dia akan tidak berputus asa untuk terus menipu. Dan seterusnya insya-Allah, muslimin dan muslimat, kita akan bincang sedikit lagi berkaitan dengan bala ataupun keburukan penipuan ini. Teruskan insya-Allah bersama saya selepas ini. Kita berhenti rehat sebentar. Inilah sebahagian sifat
dapat memudah. Kita tahu ketika Saidina Umar ingin memeluk agama Islam, ketika itu Saidina Umar ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipendekkan cerita, akhirnya dia dapat tahu adiknya Fatimah bersama dengan adik iparnya, suami kepada adiknya, iaitulah yang bernama Sa'id bin Zaid, telah memeluk agama Islam. Bila dia datang, dia tinggalkan Nabi, jalan nak menuju kepada Nabi, terus dia balik pergi menuju ke rumah adiknya ataupun rumah adik iparnya, Sa'id bin Zaid. Lalu diketuk pintu, lalu akhirnya terbuka pintu tersebut, lalu ditanya kepada adiknya, apa yang aku dengar tadi? Kerana pada waktu itu ada seorang sahabat lagi yang bernama Khabbab ibn al-Arad datang mengajar membaca Al-Quranul Karim, surah Toha. Saya rasa ramai yang ingat surah ini. Surah yang digunakan oleh masyarakat kita untuk lembutkan hati. Baik. Yang paling penting di sini, bila dia bertanya kepada adiknya Fatimah, mal haynamatul lati sami'tuha, apakah suara bacaan yang telah aku dengar tadi? Tiba-tiba adiknya yang takut. Adiknya dia tidak berniat untuk jahat, dia berniat untuk menjaga mushaf Al-Quran yang ada, lembaran Al-Quran yang ada bersamanya pada waktu itu. Kerana dia telah sembunyi di bawah satu seumpama kapet lah, sembunyikan di bawah supaya tidak dilihat oleh Umar. Lalu dia kata, kamu tak dengar apa-apa, Umar. Maknanya seakan-akan dia kata dia tak baca apa-apa. Maknanya waktu itu adik Saidina Umar, Fatimah, dia telah menipu. Walaupun tujuan dia baik untuk menjaga mushaf tersebut, menjaga lembaran Quran tersebut, kerana disebabkan dia telah melakukan satu penipuan, akhirnya dia ditampar oleh Saidina Umar. Dia tampar dengan cukup keras sehingga rebah dan berdarah. Dan begitu juga dengan adik ipar Saidina Umar, sehingga Khabbab bin al-Arad sebelum itu lari di luar rumah, di anjung rumah, lari bersembunyi takut kepada Saidina Umar. Semua orang takut. Lalu bila dah kena tampar, dua-duanya rebah ke atas bumi, Khabbab bin al-Arad bersembunyi ketakutan. Bila Saidina Umar tanya sekali lagi, apa yang aku baca? Pada waktu itulah baru dia bercakap betul. Dia menyatakan, yang kamu dengar itu adalah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ditunjuk. Saidina Umar kata tunjuk, lalu ditunjuk. Maknanya pada yang kedua baru dia bercakap betul. Bila dia bercakap betul, Saidina Umar pada waktu itu masih marah. Tapi bila dia bercakap betul, tiba-tiba Saidina Umar yang cukup marah pada waktu itu, tiba-tiba menjadi lembut hatinya. Inilah hebatnya kalau kita bercakap benar. Inilah balanya kalau kita menipu. Menipu ini, walaupun mungkin sekali kita menipu, kita mendapat keuntungan. Kita kena ingat, tidak selama-lamanya kita akan mendapat keuntungan. Sebab itu Rasulullah SAW menyatakan, wajtanibul kadhibah. Hendaklah kamu menjauhi perbuatan yang dikatakan sebagai menipu ini. Wa in ra'aitum fihi najata. Sekalipun kamu tengok di sebalik penipuan itu kamu akan mendapat keselamatan, kamu akan berjaya. Kamu rasa kamu terselamat dengan menipu, kamu yakin memang kalau menipu dapat selamatkan diri kamu. Pun begitu Rasulullah kata wajtanibul kadzibah. Kamu kena tinggalkan, jauhkan perbuatan menipu. Kenapa? Fa inna fihi halakah, kerana dalamnya terdapat kemusnahan, kesengsaraan ataupun akan mengancam kedudukan diri kamu sendiri. Sebab itu kalau kita baca sejarah juga, apa yang pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW, ketika masyarakat umat manusia berada di padang mahsyar, kita tahu tentang hadis berkaitan dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Apabila semuanya bangkit di padang mahsyar, masing-masing pergi bertemu dengan para Nabi SAW untuk meminta pertolongan. Antara Nabi yang telah ditemui oleh umat manusia itulah Nabi Ibrahim AS. Bila masyarakat datang bertemu dengan Nabi Ibrahim, tiba-tiba Nabi Ibrahim kata, aku tidak boleh beri pertolongan kepada kamu di padang mahsyar. Aku malu untuk bermunajat di depan Allah SWT. Kenapa? Inni kuntu kazibtu salasa kazabat. Aku telah menipu sebanyak 3 kali. Walaupun diberi keizinan oleh Allah SWT kerana tujuannya untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan kebenaran Islam pada waktu itu, tetapi perbuatan menipu itu ada implikasinya. Akhirnya Nabi Ibrahim di padang mahsyar tidak mampu untuk memberi syafaat. 3 kali ketika dia kata dia sakit, kerana ada perayaan dalam masyarakat, tiba-tiba Nabi Ibrahim dia tidak mahu pergi, dia kata dia sakit. Padahal dia tidak sakit. Kemudian bila dia hancurkan berhala-berhala,
disangkutkan kapak itu di tangan berhala yang paling besar, lalu dia kata berhala yang besar ni buat. Padahal yang hancurkannya adalah Nabi Ibrahim. Kemudian dia pernah di hadapan raja, tiba-tiba dia menyuruh isterinya Sarah, menyatakan bahawa Sarah itu adik kepada beliau, bukannya isteri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang penting penipuan itu telah berlaku. Akhirnya Nabi Ibrahim kata, nafsi, nafsi, nafsi. Aku hanya mampu bawa diri aku sendiri. Tapi yang mana satu-satunya Nabi yang mampu memberi syafaat ialah Nabi Muhammad SAW, kerana Nabi tidak pernah menipu. Hatta dalam peperangan Badar, ketika Nabi ditanya daripada mana Nabi, Nabi jawab, ana mimma, aku daripada air. Ma ini satu dengan makna air, yang dimaksudkan oleh Nabi di sini iaitulah berasal daripada air mani. Nabi ini manusia, semua manusia berasal daripada air mani, tetapi disalah faham oleh orang tersebut kononnya Nabi ini berasal daripada sebelah Iraq sana. Jadi di sini sebenarnya supaya kita faham, jangan sekali-kali kita menipu, apatah lagi dalam pergaulan seharian kita. Apa jua tindakan kita, biarlah kita menjadi orang yang benar, tinggallah perbuatan menipu. Walaupun kita tengok kemungkinan kebaikan itu akan datang, tetapi percayalah, kebaikan yang datang dari penipuan itu sementara sahaja. Mudah-mudahan apa yang saya sebutkan pada pagi ini menjadi pengajaran kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wallahu a'la. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sebahagian sifat mahmud